Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Encik A, terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada hari ini untuk ditemuduga oleh saya. Sebelum tu saya perkenalkan diri. Nama saya Ma'ruf Biman. Saya pelajar jurusan psikologi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih Encik A. Okey. Sebelum tu kita mulakan. Sebelum tu saya akan tanya dulu lah. Boleh tak Encik A perkenalkan diri? Cuba je. Nama saya Mr. A. Umur saya 27. Saya lahir tahun 1993 dan saya anak kedua daripada 5 orang adik-beradik. Saya bekerja sebagai MA di hospital di Johor. Saya berasal daripada keluarga pendidik. Mak bapak saya cikgu, dua-duanya cikgu lah. Saya dibesarkan dengan penuh kasih sayang lah. Keluarga saya kerap pergi bercuti, mana-mana tempat saya bercuti lah. Ke mana tu Cik selalu pergi bercuti masa kecil-kecil dulu? Banyak. Yang mana Encik ingat lah? Banyak ke pantai. Pantai Ada simpan ke gambar-gambar ke apa ke? Dan tu tak ada handphone. Okey. Lepas tu saya selalu bangun awal pagi untuk mandi lah. Lepas tu bila saya mandi tu memang sejuk lah. Seawal saya 7 tahun saya dah kena mandi sendiri, bangun sendiri. Kat rumah tu masa tu tak ada air panas ke? Tak ada. Okey. Lepas tu yang saya pula masa tu kalau tak bersih saya kena mandi lagi. Maksudnya ibu bapa Cik A ni dia sangat tegas dari segi itulah. Sebab dia memang menitikkan kebersihan. Okey. Lagi? Lepas tu kalau beg sekolah pula, untuk sekolah pula beg sekolah saya kena bersih, kena kemas. Maksudnya untuk kemas buku daripada tu memang saya kena sendirilah. Kalau yang untuk sekolah, yang untuk kasut pun saya kena bersih. Kalau tak boleh kotor. Kalau kotor saya kena marah. Kira maksudnya ibu bapa Encik A marah lah kalau kasut Encik A kotor masa umur 7 tahun sekolah rendah dulu lah. Marah betul lah. Sebab pada saya biasalah kita masa kanak-kanak ni kita suka main pijak-pijak kasut kan. Masa tu kalau kawan-kawan pijak kasut Cik A marah ke tak? Memang saya marah lah. Marah lah. Sebab kasut pun dah kotor kan. Bila dah kotor nanti balik rumah takut kena marah dengan ibu bapa lah. Betul. Okey. Lagi apa yang masa zaman persekolahan yang Cik ingat? Masa zaman sekolah pula saya akan, kalau untuk cuci baju ke apa semua tu, cuci kasut saya sendiri akan buat. Memang saya cuci sendiri, saya basuh sendiri, saya sidai sendiri. Dan lepas tu kalau untuk besoknya nak ke sekolahnya, dia kan hari Sabtu cuti apa semua, saya akan bila kering saya akan ambil, saya akan iron sendiri. Kalau iron baju tu bila iron ada renyuk je saya akan iron balik. Letak balik. Maksudnya baju tu memang tak boleh renyuk langsung lah. Tak boleh. Bila renyuk tu apa yang masa tu apa yang Cik A rasa kalau baju tu renyuk? Rasa macam tak cantik. Tak cantik lah masa tu umur baru 7 tahun lah So macam mana pula bila selepas tamat persekolahan? Bila tamat persekolahan biasanya kita akan menyambung ke peringkat lebih tinggi lah, di peringkat IPTA. Macam mana pula kehidupan Cik A masa di peringkat IPTA? Masa dekat IPTA, zaman polis dulu saya tak apa ramai kawan. Sebab saya ni seorang yang saya duduk je, saya banyak lebih bersendiri dalam bilik. Lepas tu Cik bersendiri tu Cik buat apa? Cik main game ke apa ke? Lebih pada main game lah, sebab saya gamers. Okey. Lepas tu bila dekat dalam bilik tu saya ada roommate. Saya berduduk berdua. Roommate saya pun tak berani nak tegur saya sebab kita pernah kena marah. Sebab dia kata bila dia sentuh barang saya akan marah lah. Sebab
mesti akan rosak ke apa, saya takut lah. Maksudnya Cik A ni jenis orang yang tak suka barangnya disentuh kerana bimbangkan orang yang menyentuh barang Cik A tu akan merosakkan barang Cik A. Maksudnya tu rosak ke, kotor ke. Betul, rosak kotor ke. Lagi apa lagi yang Cik A rasa masa zaman belajar di IPTA? Lepas tu masa zaman kat IPTA juga sama macam zaman sekolah. Baju saya mesti kena bersih, putih, tak ada kotor. Lepas tu katil mesti tegang, dengan cadar dia. Lepas tu loker saya pun mesti bersih, tak ada apa-apa. Wangi lah maksudnya. Sekadar wangi bersih. Bersih dan wangi ya. Maksud Cik A, cadar tu semacam saya pun pernah berdikari lah pengalaman saya bila saya masuk ke asrama penuh. Bila cadar ni biasanya kita budak-budak lelaki ni kita akan bangun lambat. So bila kita mandi-mandi kita tinggal je kita punya cadar katil asrama kita macam tu je. Adakah Cik A selesa kalau tinggalkan cadar macam tu? Tak, saya tak selesa macam So tu. maksudnya Cik A akan Saya akan bersihkan baju tu, saya akan letak dekat dalam bakul, dan cadar pun saya akan hantar. Lepas tu pada masa sama kalau saya akan terus basuh saya punya baju, saya siap terus sidai sebab nak kasi perfect bersih. Maksudnya memang Cik A rasa memang dah mula rasa memang kena everything kena perfect. Yes. So masa dekat zaman IPTA tu biasalah kita bila belajar kan kita akan dapat nickname kan. So Cik A ada ke dapat apa-apa nickname ke? Yang ketiga, saya dapat nama perfect. Perfect Sebab apa tu? Sebab apa boleh dapat nama Cik Perfect tu? Sebab saya kalau buat kerja saya mesti perfect. Lepas tu kalau macam dapat assignment ke apa ke, memang saya akan buat betul-betul lah. Buat betul-betul. Tapi bila berkumpulan saya rasa macam member saya, satu kumpulan saya macam kau buat ni betul ke? Lepas tu saya akan buat balik, sampai kalau walaupun dia dah buat, saya akan tolak tepi dia punya assignment yang dia dah bagi tadi, saya akan buat saya punya ni. Maksudnya Cik A tak percayalah dengan hasil kerja kawan satu yang group assignment tu Betul. Cik A, kita sambung lagi. Bila rasa Cik A dah belajar bersungguh-sungguh di IPTA kan, Cik A akan mendapat orang cakap tu hasil yang cemerlang. Bila hasil cemerlang, mudahlah kita nak minta kerja. So kabarnya Cik A memang sekarang dah berkhidmat sebagai seorang MA. So boleh tak Cik A ceritakan sikit pengalaman Cik A waktu dah bekerja dan bila yang Cik A sebenarnya didiagnoskan oleh masalah OCD ni? Sekarang saya bekerja sebagai seorang MA. Yes. Masa saya bekerja tu, saya susah nak bergaul dengan rakan sekerja. Tu bila nak bekerja tu, kalau boleh macam saya zaman sekolah dulu lah, zaman student, memang saya nak perfect lah. Bila tu maksud saya bila untuk chatting apa semua tu memang kan kena tulis setiap 5 minit apa semua tu. Memang saya akan tulis detail. Maksud Cik observation terhadap pesakit lah. Maksudnya kadang-kadang ada segelintir yang kawan-kawan kita yang bekerja sebagai MA ni ada yang dia macam menipu. So Cik, adakah Cik buat benda yang sama? Kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada lah. Tapi bila saya buat, nanti saya balik, saya rasa macam gelisah. Nanti saya tak tenang sebab saya rasa macam tangan saya tu berpeluh-peluh apa semua. So saya akan patah balik ke hospital untuk buat balik semula apa yang tu. Buat balik observation tu untuk lengkapkan balik lah apa yang saya buat tu. So apakah yang simptom-simptom yang Cik mula nampak bila Cik rasa lebih sedar bila Cik ada OCD ni? Simptom yang Cik nampak? Tangan saya berpeluh. Lepas tu bila saya dah berpeluh, saya punya jantung pun rasa heartbeat saya makin laju. Bila heartbeat makin berdegup laju, lepas tu saya pun rasa macam susah nak bernafas apa semua. Itulah.
Dia tu lebih kepada simptom yang kita nampak lebih kepada anxiety lah Encik A Anxiety, cemas maksudnya cemas yang kita tak ketahui lah. Betul? Betul. Okey. Lepas tu saya pun kerap cuci tangan supaya bersih berulang-ulang kali. Saya rasa dalam lebih daripada 10 kali saya cuci tangan satu hari tu kan. Maksudnya Satu kali patient tu lebih 10 kali saya tengok. maksudnya macam biasa kita hand wash sekali, cik lebih 10 kali Memang rasa masa lebih 10 kali tu cik rasa bersih ke still rasa tak bersih? Tak bersih. Still rasa tak bersih Still rasa was-was lagi. Okey. Betul. So macam mana pula hubungan rakan-rakan sekerja encik masa encik bekerja tu? Mereka adakah diorang ni bagi sokongan ataupun diorang ni faham tak kondisi encik ni sebenarnya? Bos encik pula macam mana? Masa kawan saya cakap lah, saya ni seorang pendiam. Lepas tu bila saya dah pendiam, saya tak ada ramai kawan. Lepas tu bila saya dah pendiam ni, banyaklah yang orang selalu cakap. So memang tak ada support lah. So saya lebih pada sendiri. Lepas tu bos pun macam mula perasan sebab saya rasa diorang ada bagi tahu ke dekat bos pasal masalah saya. Lepas tu bos pun ada ajak saya untuk berjumpa face to face lah, berbincang untuk bertanya apa masalah saya, kenapa saya macam ni. Cik ada jumpa bos lah maksudnya? Ada. Okey, bila cik jumpa bos tu apa yang cik bincangkan dengan bos? Bos tanya kenapa saya datang lambat kerja. Lepas tu kenapa saya macam cuci tangan kerap, penggunaan barang tu banyak. Daripada segi botol ubat apa ke, saya tarik naik kali sampai pembaziran kat situ berlaku. Lepas tu dia pun ada saja saya suruh untuk berjumpa pakar sekretari. Dan dia sendiri yang tolong adjustkan masa untuk jumpa pakar, this appointment. So saya pergilah. Lepas tu pada masa tu lah baru saya tahu yang saya ni mengidap OCD. Maksudnya setelah berjumpa dengan pakar sekretari, selepas bos cik menyarankan cik A jumpa dengan pakar, barulah cik didiagnose mengidapi penyakit OCD lah, yang kita sedia tahu lah Okey, selepas jumpa pakar tu, apakah intervensi yang pakar tu buat kat encik? Maksudnya adakah cik ikut temujanji ke ataupun cik tak datang temujanji ke? Yang tu tak lah, sebab saya selalu diingatkan bos untuk ke appointment temujanji yang saya dengan Adik tu lah. Dan memang dalam roster pun memang dia akan tulis temujanji. So saya sentiasa ingat lah. Pada masa tu bos, kawan-kawan semua memang bagi moral support lah kat saya. Sebab dia dah tahu apa masalah saya. Dan pada masa tu pun saya bila dah berjumpa dengan pakar ni, saya rasa macam dah ada support semua. Dan saya dah tahu keadaan diri saya macam mana, saya rasa makin tenang lah. So penyakit OCD macam makin berkurang kat diri saya. Tapi still ada, tapi boleh kawal lagi. Lepas tu kurang berpeluh. Lepas tu saya lebih banyak beribadat. Dan lepas tu syukurlah saya ada orang kiri kanan yang banyak bantu saya dalam dalam untuk menjaga OCD ni. Lepas tu hasil kerja saya semakin baik lah daripada dulu. Dan saya tak datang lambat lagi. Maksudnya selepas berjumpa dan mengikuti rawatan dengan pakar, encik rasa semakin baik, semakin kurang rasa-rasa cemas dalam diri encik itu sendiri Betul. Okey, maksudnya ada penambahbaikan lah yang ada di situlah selepas berjumpa dengan pakar. So apakah untuk soalan yang terakhir, apakah harapan encik untuk orang-orang lain yang kat luar sana, yang sama ada mereka sedar atau tak yang mereka ni ada masalah seperti encik, iaitu masalah OCD? Pada rakan-rakan saya, kawan yang kat luar sana yang tak tahu apa itu OCD ni memang
pedih. Pedih. Sangat pedih. Sebab dia akan buat kita buat kerja tu berulang-ulang kali tanpa kita sedar, dan kita sedar dan tak pun kita tahulah benda tu. Lepas tu benda tu kita tak mampu buat tapi kita terpaksa buat sebab kita memang terpaksa buat. Lepas tu saya menyerulah kawan-kawan saya yang ada di luar sana, siapa yang ada simptom-simptom macam saya cakap tadi tu, cepat-cepat datang untuk mendapatkan rawatan supaya dapat kawal penyakit ni. Itu je lah. Okeylah Encik terima kasihlah kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu ramah pada hari ini Encik